Okey, pantulan dalam penuh ni dia satu fenomena yang hebat, yang luar biasa. Kalau kita tengok ni apa penyu ni kan? Penyu ni duduk dalam air. Okey, duduk dalam air. Lepas tu dia boleh nampak image dia di atas, dia boleh nampak image dia pada bahagian atas permukaan air tu. Boleh nampak tak? Boleh bayang tak? Yang ini kan? Ini dia punya kejap. Alamak, tak tahu. Okey, ni dia lah. Ni dia. Tapi yang ini ni image. Ini permukaan air. Ini permukaan air tu. Mana dia nampak image ni pada permukaan air. Dia duduk dalam air, dia nampak. Di atas tu permukaan antara air dengan udara. Kan? Dia punya sempadan antara udara dengan air tu, dia seolah-olah macam cermin. Macam cermin. Cermin yang membentuk. Tapi itu tak ada cermin. Kan? Itulah nama dia pantulan dalam penuh. Fenomena ni. Sebenarnya kita pun selalu nampak, tapi kita tak perasan pun. Dan dia banyak aplikasi di dalam kehidupan kita, sangat hebat. Diguna pakai dalam kehidupan lah. Mungkin kita pun tak perasan. You all pun tak perasan. Depan ni mungkin you all perasan lah. Kena tengok lah. Kena, bila nampak benda yang saya maksudkan tu, you tu, oh inilah pantulan dalam penuh. You kena fikir macam tu. Okay. So, fenomena yang disebut ni sebagai pantulan dalam penuh ni, hanya berlaku, dia kata hanya berlaku apabila cahaya merambat dari medium berketumpatan optik ke berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah. Kan? Sebelum saya dah ceritakan ketepatan optik tu kan. Sekarang kita ada nak guna lagi ketepatan optik tu, tetapi kali ni kita ada direction. Maksudnya kita untuk sesuatu pantulan dalam penuh ni berlaku, cahaya tu mesti datang dari medium berketumpatan optik yang tinggi ke medium berketumpatan optik yang rendah. Baru jadi. Boleh faham Okey, contoh dia image penyu ni, maknanya cahaya tu terpancar daripada image ni lah, sebab dia ada cahaya matahari. Ni cahaya matahari kan? Ni matahari kena ni pada turtle, pada penyu ni. Kemudian cahaya tu akan terpantul. Cahaya tu pantul. Jadi bila cahaya tu terpantul, yang kita nampak penyu ni ialah cahaya ni semua ni. Dia boleh bayang Okey, cahaya yang kita nampak. Sebab tu kita boleh nampak penyu tu. Sebab cahaya matahari kena pada dia. Dia boleh bayang. Kalau cahaya matahari tu tak ada, kita pun tak boleh nampak penyu tu. Contoh malam-malam. Waktu malam kan. Penyu ada. Tapi waktu malam kita tak nampak. Sebab cahaya tak terkena pada dia. Kenapa kita boleh nampak penyu tu? Sebab ada cahaya yang kena pada dia. Kemudian cahaya yang kena pada dia itu terpantul dan masuk ke dalam mata kita. Sebab tu kita boleh nampak penyu tu. Okey. Itu basic dia. Lepas tu, cahaya ni pula yang terpantul tadi daripada penyu ni duduk dalam air. Okay, air mempunyai ketepatan optik yang lebih tinggi berbanding dengan udara. Jadi di luar sana, di luar sini ni adalah udara. Di luar sini adalah udara. Boleh bayang Di luar udara. Jadi daripada air, cahaya tu pergi ke arah udara. Cahaya tu pergi ke arah udara. Jadi bila cahaya pergi ke arah udara, dia akan menepati syarat ini, iaitu cahaya merambat ataupun bergerak dari medium berketumpatan tinggi ke medium berketumpatan rendah, iaitu udara. Jadi dia dah berlaku satu pantulan dalam penuh punya, dia dah menepatilah satu syarat dia. Okey, so itu keadaan dia. Nanti kita tengok bagaimana dia berlaku sebenarnya. Yang ini you kena faham ni. Dia ada step by step tu, langkah demi langkah, satu persatu. Okey, yang pertama sekali, tengok dalam nombor 1 tu. Dia kata untuk rajah A lah untuk rajah A ni, dan penjelasan dia ada dekat atas lah, nombor 1. Apabila sudut 7 di mana? Inilah sudut 7. Betul Ini sudut 7 ni I. Apabila sudut 7 kurang ataupun lebih kecil daripada sudut genting, sinar dibias menjauhi garis normal. Sebab apa? Sebab sinar itu dari medium yang berketumpatan optik yang tinggi ke medium yang berketumpatan optik rendah, iaitu udara. Maka dia akan terpesong menjauhi garis normal. Itu kita dah bincang sebelum ni.
Okey, so jadilah keadaan A ni. Sinar pantulan yang lemah juga dapat dikesan. Ada sebahagian kecil sinar terpantul. Kecil je, lemah je. Ni, ini yang dimasukkan. Sinar pantulan yang lemah. Tapi ini kita tak kata lagi berlaku pantulan dalam penuh. Sebab dia tak penuh. Yang pantul tu, yang terpantul tu kecil, lemah. Jadi bila lemah, dia bukan pantulan dalam penuh. Boleh faham Okey, so nombor 1 ni belum lagi sampai ke tahap pantulan dalam penuh. Bila mana sudut tuju lebih kecil daripada sudut genting. Okey? Baik. Mungkin ada yang tahu, ada tak pernah dengar. Apa itu sudut genting, cikgu? Tak apa, dengar dulu. Nanti di bawah tu dia ada jelaskan apa itu sudut genting. Okey, dengar dulu Okey, kemudian kita pergi keadaan yang kedua. Okey, keadaan yang kedua untuk Rajabi lah. Dia kata apa? Apabila sudut tuju sama. Sudut tuju ni yang kita label I tu. Yang kita label I tu lah. Okey, apabila sudut tuju I sama dengan sudut genting. Sudut genting ni dilabel sebagai C dilabel sebagai C. Apabila sudut tuju I sama dengan sudut genting C, sinar biasan merambat sepanjang sempadan permukaan kaca dan udara. Maknanya, dia bergerak kat sini. Ni. Nampak ni? Yang warna merah ni. Ini yang dimasukkan, dia merambat di sempadan. Okey? Jadi sinar pantulan kelihatan lebih terang. Ada sebahagian lagi sinar pantulan nampak dah semakin banyak. Tadi lemah Yang pantulan tu lemah kan? Sekarang ni pantulan tu dah semakin terang lah. Tapi belum penuh lagi. Okey? Belum penuh lagi. Yang ini masih lagi kita panggil dia pembiasan berlaku. Yang ini. Okey, masih lagi pembiasan berlaku dan sudut biasanya apa? Sudut biasanya ialah 90 darjah. Boleh dapat tak? Okey, keadaan ini, apa yang berlaku sebenarnya keadaan ni? Bagaimana keadaan ini berlaku? Bila mana sudut tuju sama dengan sudut genting. Dapat tak? Bila sudut tuju sama dengan sudut genting, maka sudut pembiasan bagi cahaya, bagi sinar itu ialah 90 darjah. Okey, bila sama dia membias 90 darjah. Kalau dia kurang, dia membias menjauhi garis normal. Ini garis normal boleh bayang Okey, selesai yang kedua. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, apabila sudut tuju, ini yang C apabila sudut tuju melebihi sudut genting, sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. Tiada sinar biasan. Mana pembiasan dah tak berlaku dah. Dah tak ada pembiasan dah. Cahaya dipantulkan sepenuhnya ke dalam kaca. Cahaya dipantulkan sepenuhnya ke dalam kaca. Nampak? Ni. Maknanya ini sinar tuju. Ini sinar. Kita tak sebut lagi pembiasan dah. Kita sebut ini sinar pantulan. Oleh kerana dia telah terpantul sepenuhnya, maka kita panggil inilah sinar pantulan dalam penuh. Jadi bagaimana untuk berlaku pantulan dalam penuh ni? Bila mana sudut tuju lebih besar daripada sudut genting C. Okey, so harap faham lah. Benda ni simple je sebenarnya. Tapi kalau yang first time jumpa, first time nampak, mungkin dia rasa macam pelik lah sikit kan. Okey, kalau dah tak ada masalah, kita tengok bawah dia. Dia kata apa? Fenomena pantulan dalam penuh berlaku apabila cahaya merambat dari medium yang berketumpatan tinggi ke medium berketumpatan rendah. So, ini adalah satu cahaya merambat dari medium yang berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah. Okey, ini yang pertama, point. Yang kedua, bagaimana berlaku lagi? Dengan sudut tuju lebih besar dari sudut genting. Ini poin yang kedua. Okey Jadi sebenarnya untuk berlaku pantulan dalam penuh ni, ia mesti mematuhi dua syarat ini. Syarat pertama dia ialah cahaya mesti merambat dari medium yang berketumpatan optik tinggi ke medium yang berketumpatan optik rendah. Itu syarat pertama. Syarat kedua, sudut tuju I lebih besar daripada sudut genting C. Maknanya, untuk berlaku pantulan dalam penuh ni, dia mesti menepati kedua-dua syarat ini.
Kalau dia cuma satu je, dia tak boleh. Dia mesti dua-dua. Okey, boleh Okey, apa sebenarnya sudut genting tu? Ni tengok baik-baik. Ini definisi bagi sudut genting Sudut genting ialah sudut tuju dalam medium yang berketupatan optik tinggi apabila sudut biasan dalam medium berketupatan optik rendah sama dengan 90. Sebenarnya dia menjelaskan yang B ni. Yang B tu. Okey, sudut genting itu ialah sudut tuju. Sudut genting itu ialah sudut tuju sebenarnya. Tapi dia telah menjelma. Kita sebut dia telah bertukar menjadi nama baru iaitu sudut genting apabila sudut biasan dalam medium berketupatan rendah itu menjadi 90 darjah. Ini fenomena yang berlaku pada B ni. Itulah yang dinamakan sebagai sudut genting. Boleh dan sudut genting itu juga dia bergantung kepada jenis bahan lah. Ada bahan mempunyai sudut genting yang besar, ada bahan mempunyai sudut genting yang kecil, bergantung. Yang mana yang boleh menghasilkan patulan dalam penuh yang lebih mudah antara bahan yang mempunyai sudut genting yang besar atau bahan yang mempunyai sudut genting yang kecil. Yang mana yang lebih mudah untuk berlaku patulan dalam penuh? Maksudnya bahan itu dia menepati kedua-dua syarat itu dengan mudah. Syarat satu tu tak ada masalah lah kan. Syarat satu tu kita anggap semua boleh melepasi syarat satu. Tapi syarat dua tu. Tahu syarat dua tu. Sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. Kalau sudut genting dia besar, senang ke sudut tuju tu nak lebih besar daripada tu? Susah lah. Faham tak? Jadi nampak tak dia punya rational dia kat situ. Sebenarnya sudut genting yang kita perlukan ialah kecil. Barulah mudah jadi pantulan dalam penuh. Sebab dia punya syarat dia, sudut tuju lebih besar. I lebih besar daripada C. Maknanya kalau C ni kecil, senanglah berlaku pantulan dalam penuh. Kalau C tu besar, payahlah berlaku. Sebab sudut tuju tu kena lebih besar. Besar lagi. Sudut tuju dia perlu lebih besar daripada sudut genting kan. Barulah jadi pantulan dalam penuh kan. Dalam kes ni lah. Sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. Okey. Kalau kita mempunyai sudut genting yang besar kan. Sebenarnya dia lebih susah untuk dia berlaku pantulan dalam penuh. Sebab sudut tuju tu perlu lebih besar. Lebih besar daripada sudut genting tu. You bayangkan kalau sudut genting kan contoh kan. Yang ini ni sudut genting dia katakanlah 45 darjah. Sudut genting ni 45 darjah. Lepas tu bila sudut tuju dia ni sudut genting. Sudut genting kat sini. Sudut genting dia ni 40 darjah. Tapi bila sudut tuju 45 berlaku patulan dalam penuh. Betul tak? Berlaku kan? Okey. Maknanya sudut tuju dia mesti lebih besar daripada 40. Maknanya dia boleh lah kalau 50 ke 60 ke 70 ke dia boleh lah kan sudut tuju tu. Tapi bayangkan kalau dia mempunyai sudut genting ni 20. Lagi mudah untuk dia berlaku. Maknanya ada ruang yang lebih besar lagi untuk dia berlaku pantulan dalam penuh tu. Sudut tuju tu. Sudut tuju tu boleh jadi 21, boleh jadi 22, boleh 30, boleh 40, 60, 70, 80, 90. Sudut tuju. Berbanding dengan kalau sudut genting dia 45 tadi. Okey, kita buat ambil yang lebih besar lagi. Contoh, sudut genting dia 80. Boleh bayang tak? Sudut genting 80. Contohnya kan. Ini dia punya boundary dia. Ini dia punya apa? Normal, garis normal. Sudut genting dia katakanlah di sini. Sudut genting dia dekat sini. 80 darjah. Senang tak dia nak berlaku pantulan dalam penuh? Susah lah. Sebab kalau cahaya tuju, sudut tuju datang kat sini tak berlaku. Kalau sudut tuju datang sini tak berlaku. Kalau sinar datang kat sini tak berlaku. Maknanya sinar tu kena datang kat sini. Kena datang kat sini barulah berlaku pantulan dalam penuh. Jadi sudut genting yang kecil lebih mudah untuk berlaku pantulan dalam penuh. Okey, kita tengok lagi. Dia ada satu aktiviti ni kan.
Aktiviti ni kita nak hubung kait antara sudut genting dengan indeks biasan. Okey, kita ada N tu ialah indeks biasan bagi sesuatu bahan lah. Lepas tu kita ada sudut genting. Daripada eksperimen ni, kita akan dapat satu rumusan apakah hubungan antara sudut genting dengan indeks biasan. Okey. Daripada eksperimen ni kita kena buat lah. Kalau tak buat kita tak dapat jawapan kat situ. Yang kita dah dapat. Cuma saya nak beritahu gini. Kita hari tu kita dah jumpa dua formula kan. Daripada eksperimen ni kita akan jumpa lagi satu formula untuk kita dapatkan nilai indeks biasan N tu. Kita dapat lagi satu. Apa dia? Ini dia. N sama dengan ni, bila kita buat aktiviti ni kita akan dapat, akhirnya kita akan dapat benda ni. Benda ni sebenarnya apa? N sama dengan 1/sin C. N ni indeks biasan. Sin C ni ialah sudut genting. Maknanya apabila kita tahu sudut genting bagi sesuatu bahan, kita boleh dapat tentukan dia punya indeks biasan dia. Okey. Jadi saintis dia buat macam tu lah. Dia buat eksperimen, lepas tu dia buat satu formula. Dia jumpa satu rumusan lah. Satu hubung kait antara sesuatu. Boleh Okey, dia kata kat sini, hubungan antara sudut genting dengan indeks biasan bagi satu media yang berada dalam udara ialah N sama dengan 1/sin C. Jika indeks biasan intan, diamond yang kita tengok sebelum ni adalah 2.42, maka sudut genting intan bagi sempadan intan dan udara boleh dikira seperti berikut. Mana kita ganti dia punya nilai dia. Ni, sudut genting dia. Nampak? Daripada rumus ini, kita jadikan C sebagai subjek. Kemudian kita masukkan nilai itulah 1 per dengan 2.42 dia punya N. Ini adalah N indeks biasan. So kita gantikan, kita akan dapat C 24.4 darjah. Mana sudut genting bagi intan ialah 24.4 darjah. Kecil. Kan? So sebab apa dia kecil? Sebab apa sudut intan tu kecil? Sebab dia mudah kalau dia kecil tadi kata kan. Contohnya macam ni, ini normal. Okey, sudut 7 kecil je. Macam ni je. Macam ni ya, 24.4 darjah. Jadi intan ni, dia sangat mudah untuk berlaku pantulan dalam penuh. Sebab dia boleh, kalau cahaya datang kat sini, berlaku pantulan. Kalau cahaya datang kat sini, semua dia akan terpantul. Dia tak keluar. Itulah dia intan. Okay, sebab itulah kita nampak intan tu berkilau. Sebab itu dia berkilau. Sebab apa? Sebab bila cahaya masuk dalam dia, cahaya tu akan terperangkap di dalam intan tu. Dia akan terpantul. Berlaku pantulan dalam penuh di dalam diri dia tu. Sebab tu kita nampak intan, diamond tu, kita nampak berkilau. Seolah-olah macam ada sumber cahaya dalam dia. Rupa-rupanya, cahaya yang masuk dalam tu tak boleh keluar. Sebab tu dah dia jadi macam bercahaya. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab dia mempunyai indeks ataupun kita panggil sudut genting yang kecil berbanding dengan plastik ataupun kaca. Plastik dia tak berkilau sangat. Kita tengok memanglah ada kilau sikit kan. Tapi kalau tengok diamond, intan tu lagi berkilau. Kalau you perasan yang perempuan pakai tudung tu kan. Perempuan pakai tudung kan ada biji-biji kan. Ada batu-batu kat tudung dia tu kan. Adalah style tudung dulu, saya tak ingatlah tudung apa kan ada dia. Kalau jenis murah punya guna plastik, kita tengok dia tak berkilau sangat. Tapi kalau yang jenis mahal punya kan, yang jenis mahal dia pakai kaca ke kan, kaca yang high grade nya, kita nampak dia berkilat-kilat, dia berkilau. Kalau pakai diamond lagi lah. Tapi ada ke orang pakai diamond dekat tudung? Tak ada lah kan. Kalau pakai diamond tu nampak bercahaya. Kalau kita ambil gambar guna flash kan, kita guna flash, kita nampak orang tu macam ada mentol pada badan dia, bercahaya keluar. Sebab apa? Lampu flash tu dia masuk dalam kaca tu, kemudian dia terperangkap dalam kaca tu. Lepas tu bila kamera snap gambar, dia nampak cahaya tu datang daripada tudung orang tu. Okey, itu yang kita tengok kadang-kadang orang ambil gambar tunjuk pelik-pelik berlaku kan. Okey,
Jadi dikatakan kat sini sudut genting suatu medium bergantung kepada ketumpatan optik medium itu. Semakin tinggi, ini rumusan dia. Semakin tinggi indeks biasa medium, semakin kecil sudut genting medium tersebut. Jadi kalau kita bandingkan antara plastik dengan intan, sudah pastilah plastik mempunyai sudut genting yang lebih besar berbanding dengan intan. Sebab sudut indeks biasan bagi intan adalah besar, tinggi. Dia macam kontra lah, dia kontra. Kalau semakin tinggi indeks biasan tinggi, okey, dia mempunyai sudut genting yang rendah. Okey, ni aplikasi dia dalam kehidupan kita. Pemandangan pada waktu malam di River of Life and Blue Pool, Masjid Jamek. So dia nampak ada berlaku cahaya tu terperangkap. Cahaya tu terperangkap dalam titisan-titisan air. Dia nampak macam air tu yang bercahaya punya. Air tu macam bercahaya. Ini boleh dibuktikan lah. Keindahan lampu-lampu hiasan ditunjukkan dalam gambar foto 6.2 ialah hasil daripada aplikasi pantun dalam penuh. So dalam cahaya yang masuk ke dalam, kemudian dia tak boleh nak keluar. Okey, bila nak keluar dia pantul dalam air itu sendiri. Dan ini juga yang menjelaskan bagaimana penggunaan dia dalam kehidupan kita sekarang. Internet, kita guna fiber optik. Dia ada cerita nanti pasal fiber optik. Okey, so itu banyak aktiviti kat sini kan? Banyak aktiviti ni lah. Tapi kalau you dah faham, okey lah. Ini salah satu lagi kita boleh buat. Ini laser pen. Lepas tu kita bocorkan air kat sini kan. Ini dah ada lubang lah ni. Ada lubang tapi tutup. Lepas tu bila kita buka penutup tu, air akan terpancuk keluar. Air akan terpancuk keluar. Lepas tu kita sulur laser pen ni. Cahaya daripada laser pen ni akan ikut aliran air tu keluar. Sepatutnya cahaya bergerak lurus. Kan? Sepatutnya cahaya bergerak lurus macam tu. Tetapi tidak. Cahaya tu akan membengkok mengikut laluan air tu. Sebab apa? Sebab dia dah masuk dalam air tu, dia tak boleh nak keluar. Dia berlaku pantulan dalam penuh di dalam air tu. Jadi dia akan terpantul. Jadi kita nampak cahaya tu akan ikut dia punya aliran air tu. Bijak hebat Ni pembentukan pelangi. Kita tengok dia fenomena alam kita Pembentukan pelangi. Contoh cahaya matahari masuk. Cahaya matahari tu dia ada campuran warna campuran 7 warna. Yang kita tahulah cahaya matahari yang datang tu ada 7 campuran warna. Jadi campuran warna tadi, dia mula-mula kita tak nampak warna tu. Sebab dia bersatu. Bila dia bersatu, dia akan jadi warna putih. Tidak berwarna macam sekarang lah. Kan? Okey. Apabila dia masuk dalam titisan air, ini yang biru ni adalah titisan air. Kan pelangi, dia akan muncul bila ada cahaya dan bila ada hujan. Tapi bukan hujan lebat. Hujan yang renyai-renyai. Kalau hujan lebat pun dia boleh jadi. Tapi tak ada cahaya lah pula bila hujan lebat kan. Biasa cahaya datang masa hujan, orang panggil hujan panas tu kan. Hujan panas. Sebab ada cahaya matahari dan ada hujan. Ada air hujan. Okey. Bila cahaya masuk ke dalam titisan tu, cahaya tadi akan terpesong lah. So ini fenomena pembiasan. Mana cahaya masuk daripada medium 1 ke medium 2. Okey, medium 2 ialah titisan air. Jadi bila dimasuk dalam titisan air, dia akan membengkok lah. Sebab dia berlaku pembiasan. Itu bukan pantulan dalam penuh. Sebab dia datang daripada medium berketumpatan rendah ke dalam medium berketumpatan tinggi. Itu lain Itu kita tak ambil kira. Itu fenomena pembiasan biasa. Cerita dia bermula di sini. Cerita pantulan dalam penuh tu. Kenapa? Sebab apabila cahaya tu masuk, dia sepatutnya dia keluar lah kan. Dia keluar daripada tu. Tapi dia tak keluar. Sebab apa dia tak keluar? Sebab sudut tuju dia ni, sudut tuju mereka ni, kalau boleh panggil mereka warna-warna ni, okey, sudut tuju mereka ini lebih besar daripada sudut genting air ni. Maka apa yang berlaku? Pantulan dalam penuh berlaku. Boleh? Nampak? Okey. Tetapi bila sampai dekat nombor 3 ni, kan, dekat sini nombor 3 ni, kenapa dia tak berlaku pantulan dalam penuh? Sebab bila dia sampai kat sini, sudut tuju jadi kecil. Jadi lebih kecil berbanding dengan sudut genting. Jadi berlaku tak pantulan penuh? Tidaklah. Dia akan berlaku pembiasan biasa, iaitu dia keluar ke udara semula.
Jadi bila dia keluar ke udara semula, kita nampak cahaya tu pecah. Cahaya tu telah diserakkan. Kenapa? Sebab setiap cahaya mempunyai frekuensi yang berbeza. Bila cahaya mempunyai frekuensi yang berbeza, dia akan terbias dengan sudut yang berbeza. Nampak daripada nombor 1 tu kan? Nombor 1 tu kan berlaku, bila dia masuk je dalam cahaya tu, dia dah bengkok. Tetapi masa ni pun dah pecah dah. Apabila cahaya putih daripada matahari memasuki titisan air, cahaya itu mengalami pembiasan dan penyebaran kepada warna-warna yang berbeza. Okey, kenapa penyebaran itu berlaku? Sebab setiap cahaya yang berbeza warnanya akan terbias mengikut sudut biasan yang berbeza. Kalau di satu warna sama, tetapi sebab dia 7 warna, jadi dia akan pecah lah. Masing-masing akan terbias pada sudut yang berbeza-beza. Okey, semua warna yang berbeza itu mengalami pantulan dalam penuh pada permukaan dalam titisan air. Itu nombor 2, yang ini. Sebab apa? Dalam semasa ini, sudut 7 lebih besar daripada sudut genting. Dan dia menepati syarat, iaitu daripada medium yang berketepatan optik tinggi daripada titisan air. Dia cuba nak keluar, medium kedua dia ialah udara. Di mana syarat yang kedua dia tepati, syarat pertama pun dia tepati, maka berlakulah pantulan dalam penuh. Okey, tapi bila sampai kat tempat yang ketiga tu, sinar cahaya yang dipantulkan mengalami pembiasan dan penyebaran sekali lagi apabila bergerak dari air ke udara. Maka cahaya itu akan keluar. Cahaya itu keluar pula, dia sekali lagi dia akan tersebar lagi. Itu yang kita nampak pembentukan pelangi. Dan pada masa itu bukan ada satu titis air je. Bukan ada satu titis air saja. Ada banyak, ada jutaan titis. Jadi setiap titis tu memecahkan. Setiap titis tu memecahkan cahaya. Jadi seolah-olah kita nampak itu satu pattern. Iaitu membentuk pelangi. Boleh? Warna pelangi dilihat oleh pemerhati. Inilah dia. Ini pemerhati. Jadi nampak ada 7 warna tu berpisah. Okay, macam mana manusia yang pertama fikir benda ni kan? Kita dah belajar ni apa yang orang dah belajar. Kalau dia tipu, kita tipu jugalah kan? Harap-harapnya tak tipu lah. So, kita belajar pasal warna semua kan? Dan ia telah dibuktikan dalam amal sebenarnya. Bukan hanya pembentukan pelangi tu. Itu kita nampak fenomena alam semula jadi. Tapi benda ni kita berjaya buktikan dalam amal. Dalam amal. Kita boleh tembak cahaya putih, cahaya biru, cahaya merah. Kita tembak guna laser pen yang berwarna beza kan. Cahaya yang berbeza warna. Kita tembak, kemudian dia akan pembiasan berlaku, kita tembak dalam gelas kaca lah. Okay, bila kita tembak dalam gelas kaca, setiap warna yang berbeza tadi dia akan terbias sudut yang berbeza. Bukan sama. Jadi kita fikirlah, oh betul lah. Mana kalau satu warna campuran kita tembak masuk dalam kaca, kemudian warna-warna campuran tadi akan terpisah. Sebab masing-masing akan terbias pada sudut biasan yang berbeza. Beres. Okey, itu pembentukan pelangi. Yang kedua, logam maya ni. Logam maya ni pun benda yang berlaku dalam kehidupan kita, fenomenal. Pada hari yang panas dan cerah, seorang pemandu kereta melihat imej lopak air yang samar-samar je di permukaan jalan raya di hadapan dia. Panas kena panas. Jalan depan kita tu panas. Apabila menghampiri lopak air tersebut, dia nampak macam lopak air. Tetapi bila kita dekat-dekat, bila mendapati lopak air tu sebenarnya tidak wujud. Tak ada pun lopak air tu. Kita nampak macam ada. Macam ada air. Macam ada air atas permukaan jalan tu. Tetapi sebenarnya tak ada air pun. Jadi fenomena semula jadi ini dikenali sebagai logam maya. Yang disebabkan oleh pembiasan pantulan dalam penuh cahaya. Okay, rajah 6.23. Okay, cerita dia bagaimana? Kita tengok nombor 1 apa berlaku. Nombor 1 di sini Nombor 1 penjelasannya di sini. Okay, udara di atas jalan raya terdiri daripada lapisan-lapisan dengan ketepatan optik yang berlainan. Kenapa berlainan? Sebab lapisan udara di permukaan jalan raya lebih panas daripada lapisan udara di atas. Maknanya disebabkan oleh suhu tak sama. Jadi lapisan udara panas mempunyai ketepatan optik yang lebih kecil daripada udara sejuk. Udara dia sama udara, material, bahan dia sama, udara. Tetapi suhu yang berbeza juga akan memberi kelainan kepada ketepatan optik. Walaupun bahannya sama. Boleh bayang Okey, itu nombor 1. Nombor 2, cahaya yang merambat dekat sini
Okey, cahaya yang merambat dari lapisan atas ke lapisan bawah akan dibias secara beransur-ansur menjauhi garis normal. Maknanya kalau disampai ke lapisan ni, kan dia banyak lapisan dia mempunyai suhu yang berbeza tadi, lapisan-lapisan ni. Jadi semakin dimasuk dia akan terbias. Beransur-ansur. Apabila sudut tuju lebih besar daripada sudut genting udara, maka pantulan dalam penuh akan berlaku. Sampai satu tahap tu, dia terus memantul je. Dia memantul. Maknanya dia tak pergi ke bawah. Dia cahaya tu, yang kita nampak image awan tu sebenarnya, dia pergi ke mata kita. Kita nampak yang lopak air tu atas jalan tu, sebenarnya ialah image awan atas tu. Wow, hebat kan? Kita tengok depan, tapi sebenarnya kita tengok tu sebenarnya image awan dekat atas. Dia macam sudah jadi lopak air lah. Mata kita tengok terus saja. Kita nampak apa yang berada di depan kita. Rupa-rupanya image yang atas tu terpesong. Dia terpesong kena mata kita. Kita nampak depan. Itu macam air. Bila kita pergi dekat, tak ada pun air. Kita nampak pada depan sana pula ada. Kita pergi depan lagi, tak ada. Depan lagi tak ada. Itu fenomena logam maya nama dia. Kan? Itulah. Sinar pantulan mengalami pembiasan secara beransur mendekati garis normal dan sampai ke mata pemerhati. Pemerhati akan melihat image awan. Image awan sebagai lopak air di permukaan jalan. Okey, nampak tak ni? Ini. Gambar tu. Kita nampak macam jalan tu ada basah tau. Kan? Depan atas jalan tu cakap macam basah. Nampak macam basah jalan tu. Kita depan sana, waktu panas lah. Sebab apa? Sebab berlaku logam maya. Okey, itu saja. Kemudian kita tengok aplikasi dia. Aplikasi pantulan dalam penuh dalam kehidupan harian. Yang pertama sekali, periskop. Periskop berprisma, bukan pakai cermin tu. Periskop yang biasa, biasa pakai cermin kan? Itu yang biasa. Sekarang ni, periskop ni dia pakai prisma kaca. Prisma kaca tu disusun macam ni. Lepas tu kalau tengok kat situ, objek ni, cahaya ni, kan dia tak ada cermin. Tetapi sinar itu terpantul. Ini sebelaku pantulan dalam penuh kat sini. Pantulan dalam penuh. PDP. Pantulan dalam penuh kat sini. Ini pun berlaku pantulan dalam penuh. Nampak? Dia pergi sana. Dekat sini pun berlaku PDP juga ni. Dia tak ada cermin. Tapi berlaku pantulan dalam penuh. Nampak? Sebab dia guna kaca. Kalau dia guna plastik, kan, kemungkinan tak berlaku lah. Sebab apa? Sebab sudut tuju ni mungkin lebih kecil daripada sinar sudut genting. Sekarang ni, sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. Sebab itulah berlaku pantulan dalam penuh. Kan? Tapi ada kelebihan ke bila kita guna prisma ni? Susah-susah cikgu belajar belajar. Baik kita guna ke cermin? Kan? Pernah tak you fikir? Periskop teropong intip yang dekat kapal selam tu kan, yang dia tengok kat permukaan air tu kan, dia tak pakai cermin, dia pakai prism, glass prisma kaca. Sebab image dia lebih jelas. Image yang terhasil tu lebih jelas, dan image terhasil tu tegak. Sebab tegak ni objek kepala atas, objek kepala atas, image yang kita nampak pun kepala atas. Dia ni lah. Cuma dia kata kat sini dipantulkan merambat secara normal ke sisi prisma bawah. Sekali lagi cahaya mengalami pantulan, akhir sinar cahaya keluar dapat tanpa pembiasan dan masuk ke dalam mata pemerhati. Imej terhasil adalah tegak, sama saiz dengan objek. Ini yang kita nak ni. Kita tak nak tengok objek tu balik. Bayangkanlah kalau submarine tu kapal selam tengok apa ni, kapal musuh di atas tu, tapi kapal tu dia tengok terbalik. Kan? Dia pun fikir, kapal tu dah rosak ke apa? Kan? Okey. Tapi ada juga periskop yang guna cermin. Bukan semua pakai prisma. Prisma ni yang lebih canggih lah. Okey. Yang kedua, dalam kehidupan kita guna gentian optik. Banyak digunakan dalam bidang telekomunikasi dan perubatan. Termasuk internet lah. Telekomunikasi tu. Terdiri daripada gentian plastik atau kaca yang tulen. Ni, teras ni. Teras ni lah gentian. Okey, teras dalam yang mempunyai indeks biasa yang tinggi dibalut oleh penyalut dengan indeks biasa yang lebih rendah. Penyalut ni indeks biasa ni lebih rendah.
berbanding dengan bahagian dalam lah. Okey, isyarat cahaya yang memasuki satu hujung getian optik akan mengalami pantulan dalam penuh berturut-turut di dalam teras sehingga sampai ke hujung yang satu lagi. Dengan ini, maklumat dapat dihantar dengan pantas dan bebas daripada gangguan isyarat elektrik. Ni maklumat dia ditukar kepada cahaya lah. Dia ada satu alat. Tak semudah ini. Dia ada satu alat. Dia akan menukarkan kita punya maklumat tu ke dalam bentuk cahaya. Itu pun satu hal juga, bukan senang nak buat tu Dia saintis dah buat lah benda tu, kita guna je lah. Lepas tu bila maklumat itu ditukar kepada cahaya, kemudian cahaya laju kan. Jadi manusia nak mendapatkan maklumat dengan pantas. Jadi dia menggunakan bentuk cahaya tu supaya maklumat itu boleh sampai dengan pantas lah. Jadi macam mana nak mengalirkan cahaya tu? Dia menggunakan fiber optik ataupun gentian optik. Nampak? Dia terpantul-pantul dalam ni. Dia tak boleh keluar. Dia terpantul sampai ke hujung barulah dia boleh keluar. Jadi maklumat tu nanti akan dikeluarkan, kemudian dia masuk satu alat untuk menterjemahkan cahaya tu kepada bentuk yang kita boleh fahami. Itu yang berlaku sekarang supaya kita dapat maklumat laju. Okey? Kat sekolah kita, kat rumah kita pakai fiber optik. Okey, kemudian pemantul jalan. Pemantul mata jalan tu. Kalau kita tengok atas jalan raya, ada benda macam kaca duduk atas jalan tu. Itu nama dia pemantul mata jalan. Nampak tak ni benda ni? Disusun je. Ada yang bahagian tepi, ni bahagian tepi nampak? Ni bahagian tepi. Ada yang bahagian tengah. Dia tak ada bateri ke dalam tu. Dia kaca je. Dia kaca je. Tapi apabila kereta datang, kereta tu kan dia waktu malam dia pancar cahaya kan daripada lampu depan dia kan. Jadi cahaya daripada lampu tu akan masuk ke dalam benda ni. Apa yang berlaku ialah benda ni akan perangkap cahaya tu. Jadi cahaya tu tak boleh nak dikeluarkan. Jadi kita nampak seolah-olah benda tu macam menyala. Macam ada mentol pula ke dalam. Padahal tak ada mentol. Hebat tak? Jadi kita guna benda ni free tanpa guna alat elektrik lah. Cuma dia pasang je. Dia pasang sepanjang jalan. Biasanya untuk menjadi panduan kepada pemandu. Kan? Kadang-kadang kita jalan tempat gelap kan. Kita tak nampak lah garisan. Garisan. Kita ni belah kiri ke belah kanan. Jalan dua hala pula tu. Kan? Itu yang selalu, kalau tak ada benda ni bahayalah. Takut kita termasuk dalam laluan bertentangan. Kita termasuk dalam bertentangan, tiba-tiba datang lori. Lepas tu berlaku aksiden, kemalangan. Jadi dengan adanya dia panggil pemantul mata jalan ni, jadi kita tahu kita punya laluan kita tu. Waktu malam lah, waktu siang tak ada masalah.